Okey. Okey Faisal? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okey, insya-Allah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 54. Kita berhenti kat sini last kalau kat sini ayat 51 kan, last kelas kat sini 50 dan 51. Kemudian kita sambung ayat 52 dan 53 di masa kita buat misi dakwah di Melaka. Kita buat live, ada rakamannya. Cuma saya nak sebut beberapa pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat 50, 51, 52 dan 53. Pertama ayat 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 50. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Maksud ayat ni, Allah perintah kepada Nabi supaya Nabi beritahu kepada umatnya bahawa la aqulu lakum, aku tidak kata kepada kamu bahawa indi khazainullah, aku ada kekayaan khazanah-khazanah Allah, dan juga aku tidak mengetahui perkara yang ghaib, dan juga aku nak bagi kepada kamu bahawa aku bukan malak, aku bukan malaikat. Tidaklah aku ikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kemudian Allah perintah lagi pada Nabi, berkata kepada umatnya, katalah wahai Muhammad, adakah sama orang yang buta dan orang yang celak? Yang buta ni mana yang jahil, yang celak ni mana yang berilmu. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Okey, saya ringkas pengajaran pertama daripada ayat 50. Wajib ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya bahawa baginda tidak memiliki kekayaan, tidak mengetahui perkara ghaib, baginda bukan malaikat, dan antara orang yang buta dan celat tidak sama. Pengajaran kedua, apabila Nabi tidak memiliki harta dan kekayaan, maka tidak harus meminta rezeki daripada Rasulullah. Ada juga yang berdoa minta kepada Nabi kan, walaupun Nabi dah wafat.
Nabi tidak, yang ketiga, Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka selain daripada Nabi, lebih-lebih lagi tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan sesiapa yang mendakwa dia mengetahui perkara yang gaib, dia adalah pendusta. Yang keempat, Nabi bukan malaikat. Sebaliknya, Nabi adalah manusia seperti manusia yang lain. Yang membezakan, yang membezakan Nabi dengan manusia lain ialah Nabi diberi wahyu. Yang kelima, sempurna pengabdian Nabi, sempurna pengabdian Nabi kepada Allah dengan Nabi sentiasa mengikut apa sahaja yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Yang kelima, 6, kesempurnaan manusia bukan terletak kepada kekayaan, tetapi setakat mana manusia mengikut wahyu Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Islam sentiasa menggalak manusia supaya berfikir tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya dan melalui tadabbur ayat-ayat Allah. Kerana dengan cara itu sahaja manusia akan kenal Allah dan sentiasa mentaatinya. Okey, habis kita tengok ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Maksud dia, Allah perintah pada Nabi, berilah peringatan dengannya, iaitu dengan Al-Quran, kepada siapa? Orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut bahawa mereka akan dikumpul di padang mahsyar kepada Tuhan mereka.
yang mana ketika itu tidak ada selain daripada Allah penolong atau pemberi syafaat. Moga-moga dengan peringatan melalui Al-Quran menjadikan manusia bertakwa pada Allah. Okey, pengajaran dia. Pengajaran pertama, ayat 51. Wajib memberi peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Wajib memberi peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Apa makna wajib? Dan kalau tak buat, dosa. Jadi kita ada tak bagi peringatan kepada sesiapa dengan Al-Quran? Ada. Ada cakap kat suami, sebut ayat sekian, surah sekian. Ada. Ada cakap pada anak-anak. Ada. Ada cakap pada jiran, sahabat. Kalau kita cakap dengan kata-kata manusia, tak wajib. Kata ulama' kan tak wajib. Tapi kalau dengan Al-Quran, hukumnya wajib. Macam mana kita boleh beri peringatan pada orang dengan Al-Quran? Pastilah kita mesti faham. Kita mesti faham, kita mesti ingat. Kalau tak, jadi kalau kita tak beri peringatan dengan Al-Quran, berdosa tak? Berdosa. Okey. Kemudian yang kedua, Al-Quran hanya terkesan kepada orang yang hatinya bersih dan sentiasa takut kepada hari pembalasan. Okey, habis. Kita ringkas sekarang. Ayat 53. Ayat 52. Ini ayat yang kita tadabbur di Melaka ni. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Maksud dia, Allah larang Nabi, jangan kamu usir orang-orang yang sentiasa berdoa, beribadat kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Maksud pagi dan petang ni bukan waktu pagi dan waktu petang sahaja, tapi semuanya masa. Siapa ni? Siapa ni yang Allah larang Nabi jangan halau mereka? Siapa mereka tu? Tahu sebab apa tak boleh jawab? Sebab masa saya buat kelas tak ikut kan secara live. Tahu sebab apa? Siapa mereka ni? Manakala Nabi usir, haram dan berdosa. Dan pengajaran untuk kita juga, kalau kita usir golongan ni, kita berdosa. Jawab aja. Yang sahabat yang minta advice dari sahabat yang mana? Tak, bukan sahabat yang buta saja. Sebenarnya ini adalah golongan sahabat yang miskin. Golongan sahabat yang miskin. Antaranya ahli suffah, yang ada lebih kurang 70 orang duduk di rumah, di masjid Nabi. Rumah tak ada, kerja tak ada, keluarga tak ada, di masjid Nabi je. Jadi orang musyrikin bagi tahu pada Nabi, kalau kamu nak kami dengar penjelasan kamu, syaratnya apa? Halau keluar orang miskin. Sebab orang musyrikin menganggap mereka ni adalah orang yang mulia, pembesar-pembesar. Jadi tak layak duduk dengan orang miskin. Dan itu antara alasan mereka tak beriman kepada Nabi, sebab Islam ni adalah agama orang miskin. Jadi Allah larang, jangan kamu usir orang-orang miskin yang sentiasa beribadat kepada Allah pagi dan petang, yuriduna wajha, yang mereka ini betul-betul nak redha Allah. Ma 'alaika min hisabihim, bukan dosa mereka kamu Muhammad tak tanggung, dan dosa kamu pun mereka tak tanggung.
Fatatududahum, kalau kamu usir mereka, kamu menjadi orang yang zalim. Boleh faham? Okey, pengajaran dia. Pertama, haram mengusir orang-orang mukmin yang soleh. Haram mengusir orang-orang mukmin yang soleh. Sama ada usir daripada tempat tinggalnya ataupun dalam kelas ke, dalam majlis ilmu ke. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang sentiasa hadir dalam majlis Rasulullah SAW, dan mereka ini sentiasa beribadat kepada Allah pagi dan petang. Yang ketiga, kemuliaan manusia bukan kerana pangkat dan hartanya, tetapi kerana mereka beriman kepada Allah. Walaupun mereka golongan fakir miskin. Yang keempat, kesempurnaan keadilan Allah. Kesempurnaan keadilan Allah iaitu Allah memerintahkan manusia yang paling mulia agar memuliakan manusia yang biasanya dihina oleh manusia. Boleh faham? Boleh? Apa dia? Cuba cerita sikit. Allah perintah Nabi kan, Nabi ni manusia paling mulia. Apa perintah Allah pada Nabi? Jangan usir orang miskin. Orang miskin ni mulia tak pada pandangan orang ramai? Biasanya dihinakan dan biasanya terpinggirlah. Dalam miskin harta, lepas tu jahil pula kan. Biasa tak dipedulikan. Tapi keadilan Allah pada Allah nak beritahu kamu akan mulia bila kamu memuliakan orang mulia. Dan orang mulia di sisi Allah bukan orang berpangkat berharta. Biasa manusia memuliakan siapa? Itu bukan mulia di sisi Allah. Jadi salah memuliakan. Dan oleh kerana orang miskin ni biasa jarang orang memuliakan mereka, jarang orang meraihkan mereka, maka Allah wajibkan Nabi dan orang beriman wajibkan memuliakan orang yang dipinggirkan oleh manusia. Adil tak Tuhan? Kalau Allah tak wajibkan Nabi supaya muliakan orang miskin,
supaya duduk bersama orang miskin dan ajar mereka, apa jadi pada orang miskin? Apa jadi? Hancur hidup mereka dalam miskin harta. Lepas tu tak dipeduli oleh orang yang berilmu. Betul tak? Sekarang biasa orang yang berilmu memuliakan siapa? Ha? Orang yang berilmu biasa dia muliakan siapa? Bila dia nak buat kelas ke, nak mengajar ke, dia mengajar orang yang berduit ke orang yang miskin? Yalah, seperti orang Taman Tun kan. Ramai tak ustaz-ustaz pergi kat kampung, pergi mengajar orang miskin? Saya nak tanya, orang miskin ramai di Taman Tun ke ramai di kampung? Di kampung kan? Ustaz lebih ramai di mana? Di bandar, tempat orang kaya ke, ataupun di kampung, tempat orang miskin? Kebanyakan di bandar. Kenapa? Oh, yuran. Fasiliti. Apa yang betul? Memang betul lah. Tengoklah ustaz yang mengajar di masjid kan, setiap malam ada ustaz kan. Lepas tu masjid pula berapa ramai? Berapa banyak? Beratus, mungkin beribu masjid. Kuliah maghrib setiap malam. Dan biasanya datang masjid tu bukan orang miskin. Betul? Kalau kita pergi kat kampung, biasa tempat orang miskin, ustaz tak ada, kuliah maghrib tak ada, kadang-kadang sekali seminggu pun susah. Kenapa? Sebab masjid tak ada duit nak jemput ustaz. Orang miskin pun tak ada duit nak jemput ustaz datang. Betul? Jadi akhirnya orang miskin terpinggir tak? Betul, kebanyakan orang miskin di zaman kita ni dengan orang miskin di zaman Nabi sangat berbeza. Orang miskin zaman Nabi Allah puji apa dia? Sebab apa Allah puji orang miskin zaman Rasulullah? Bukan setakat beriman, beribadat siang dan malam. Subhanallah. Mulianya orang miskin di zaman Nabi sebab Nabi sentiasa mendampingi mereka, sentiasa menyantuni mereka, sentiasa duduk dan mengajar mereka. Jadilah orang miskin mulia. Tapi sekarang orang miskin biasanya dalam miskin tapi merempak pula kan. Kemudian hina, mencuri sana, buat jenayah. Betul? Jangan salahkan mereka. Bila curi duit tabung je, pukul, belasah, mandikan macam mandi jenazah. Betul? Duit tabung tu orang bagi untuk mengajar siapa? Mengajar semua orang, tapi akhirnya diguna untuk mengajar orang tertentu sahaja, iaitu kumpulan POP, Persatuan Orang Pencen kan? Yang orang miskin di luar sana, duit tabung tu tak dimanfaatkan, hanya untuk ustaz. Betul? Ustaz pula mengajar dalam masjid, dan orang yang belajar dalam masjid orang yang sama. Betul kan? Suami-suami kita lah, suami kita pula mengajar kat kelas ini. Sebab tu Nabi kata, Allah perintah pada Nabi, jangan kamu usir, haram usir. Sebab kalau kamu usir mereka dalam mereka miskin harta, kamu pula tak duduk dan tak mengajar mereka, mereka lagi terpinggir daripada Allah, dan mereka akan masuk neraka. Saya nak baca satu hadis. Satu masa Abu Sa'id Al-Khudri, dia duduk bersama orang miskin, dan masing-masing macam menyembunyikan diri lah. Sebab ada sahabat Nabi ni, ada yang tak makan satu hari, ada pakaian yang lusuh, ada pakaian sama 2-3 hari. Terlalu miskin. Okey dah. Jadi bila duduk bersama orang miskin, tiba-tiba Nabi masuk. Mereka ni buat apa? Miskin, tapi ada seorang baca Quran dan mereka sama-sama belajar daripada Al-Quran. Kemudian Nabi pun masuk. Nabi pun bagi salam. Nabi kata, maza antum tasna'una, kamu buat apa tadi? Kata Abu Sa'id, ada seorang baca Quran pada kami, kami pun mentadabbur Al-Quran tu.
Maka Nabi pun bagi tahu, Nabi bagi berita gembira pada orang miskin ni. Abshiru ya sa'alikil muhajirin. Gembiralah kamu wahai orang-orang miskin di kalangan muhajirin. Gembiralah. Gembira dengan apa ni? Tengok. Nabi ni punya prihatin kepada orang miskin, dia bagi berita gembira pada orang miskin. Inilah kerja Nabi. Bukan setakat mengajar, tapi selalu bagi berita gembira. Apa berita gembira? Berita gembira yang Nabi bagi pada orang miskin bukan harta dunia, bukan. Nabi kata absyiru ya ma'syara sa'alikil muhajirin bin nuri tam, dengan cahaya yang sempurna. Tadkhulunal jannah, kamu akan masuk syurga qabla aghniya'in nas binisfi yaum. Iaitu gembiralah dengan cahaya yang sempurna, iaitu dengan cahaya ni kamu akan masuk syurga lebih awal daripada orang-orang kaya setengah hari. Dan setengah hari kat dunia sama dengan 500 tahun. Hadis sahih. Mana orang miskin akan masuk syurga lebih awal daripada orang kaya selama, ya Allah. Itulah berita gembira. Nabi tak kata gembiralah besok ada projek, besok orang buat rumah. Tak. Nabi tak. Orang yang beriman tak akan menggembirakan orang dengan benda yang bersifat sementara. Faham? Kalau kita gembirakan orang dengan benda sifat yang sementara, bahkan kadang-kadang dengan benda tu menjadikan dia semakin jauh pada Allah, itu bukan berita gembira. Itu musibah. Betul? Jadi Nabi kata bertenang, walaupun kamu miskin, kamu akan masuk syurga lebih awal daripada orang kaya. Berapa tahun? Setengah hari kat dunia sama dengan 500 tahun di akhirat. Jadi sekarang nak jadi orang miskin kan nak jadi orang kaya? Okey, saya tukar soalan. Nak masuk syurga dulu kan masuk syurga lewat? Kena jadi orang miskin lah. Oh tak nak. Jadi orang miskin pun tak nak. Masuk syurga lewat pun tak nak. Macamlah syurga ikut suka kita boleh masuk. Okey. Tak apa, tak penting. Kalau jadi orang kaya, jadilah macam Abu Bakar. Yalah, tapi Abu Bakar last sekali miskin juga kan. Betul tak? Dia bagi semua tak harta. Bila bagi semua miskin lah kan. Okey, kita balik pada pengajaran ni. Ayat berapa tadi? Ini benda-benda penting ni saya tekankan. Sebab ramai yang mengaji tapi tak peduli pada orang miskin. Salah. Poin pengajaran yang terakhir, ayat 52. Menghalang hak manusia adalah satu kezaliman. Walaupun tidak ada permusuhan, tidak ada memukul dan tidak merampas harta orang. Boleh faham? Menghalang hak manusia adalah zalim. Walaupun kita tak ambil hak dia, tapi kita tak bagi hak dia, zalim. Okey, dalam konteks ayat ni apa dia? Apa kezaliman? Apa dia? Tak bagi hak orang miskin, apa dia? Ilmu, zalim. Kita tak curi harta dia, kita tak maki dia, tapi kita tak santuni dia, kita tak bagi ilmu pada dia, kita adalah orang yang zalim. Sebab tu Allah kata pada Nabi, jangan pinggirkan orang miskin, sebab itu hak dia. Boleh? Saya bagi contoh, kalau orang tidur, dia tidur sampai terlepas waktu kan, kita tahu dia berdosa tak? Dia berdosa ke tak? Tak. Tapi kita yang tahu dia tidur sampai habis waktu, kita tak tegur, kita berdosa tak? Subhanallah. Yang tak salat siapa? Dia. Tapi yang berdosa siapa? Dosa dia ke dosa kita? Dosa kita. Dia tak berdosa sebab dia tak sedar. Tapi kita yang ada ilmu tak tegur, kita berdosa. Samalah kita dengan anak kita. Boleh? Okey. Saya ingat pengajaran sampai ayat 52.
Kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini bersambung dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas Allah larang kepada Nabi jangan usir orang miskin. Miskin yang mana ni? Yang sentiasa beribadat pada Allah siang dan malam. Mungkin orang tanya, Ustaz, orang miskin sekarang tak adalah macam orang miskin di zaman Nabi. Yang Allah larang Nabi usir ialah orang miskin yang sentiasa beribadat. Kita nak jawab apa? Kita tanya balik, orang miskin sekarang tak beriman, tak beribadat sebab apa? Sebab kamulah. Orang miskin zaman Nabi beriman, beribadat sebab apa? Sebab Nabi ajar. Sebab Nabi sentiasa mendampingi mereka. Okey. Kemudian kalau ayat lepas Allah kata jangan usir, larang. Adakah setakat jangan usir? Tak, ada lagi perintah seterusnya. Wa iza ja'aka dan ja'aka telah kepada engkau, apabila telah datang kepada engkau. Siapa? Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka yu'minuna fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Mudhari' menunjukkan apa? Jadi bila orang-orang yang sentiasa beriman, bukan pagi beriman petang kufur, beriman dengan apa ni? Bi ayatina, dengan ada ni ke? Ada kertas sikit nak. Kertas apa je? Kertas Okey, apabila telah datang kepada engkau orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu iaitu ayat Allah. Apa dia ayat Allah? Sahaja. Ayat, bila sebut ayat Allah ada dua. Satu ayat kauniyah, iaitu semua ciptaan Allah adalah ayat. Langit, daripada sebesar langit sampailah sekecil apa yang paling kecil? Zarah besar mana? Tak nampak. Kalau tak nampak macam mana tahu kecil? Apa dah? Kumar pernah nampak? Mana boleh kita bagi contoh yang kita sendiri tak nampak? Kalau semut logik juga, pernah nampak tak? Ada tak semut yang paling halus? Kadang-kadang kita rasa merayap kat sini tapi tak nampak kan? Ada. Jadi kena bagi contoh yang kita sendiri nampaklah. Zarah. Allah kata faman ya'mal misqala zarratin khairan. Okey. Ini surah apa ni? Betul ke? Cuba baca. Ada tak? Bacalah daripada awal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Tak ingat. Dia tiba-tiba lupa je. Siapa? Okey, terjemah je. Siapa yang beramal misqal zarrah. Apa makna? Misqal ni sebenar seberat daripada saqil. Seberat zarrah. Dia akan lihat di akhirat besok. Okey, apa tu sebesar zarrah? Contoh. Kuman. Dia Quran, kita kena faham bila Allah turun Al-Quran kepada bangsa Arab,
maka mesti difahami oleh orang Arab. Tak mungkin perkataan dalam Al-Quran tak boleh difahami, tak mungkin. Sebab tu kadang-kadang kita terjemah apa? Zarah ialah atom kan? Orang musyrikin Mekah macam Abu Jahal pernah tengok tak atom? Jadi tak boleh pakai terjemahan tu. Tak boleh pakai. Kebaikan sebesar zarah. Yalah, sebesar zarah tu apa dia? Paling kecil. Kebaikan yang Contoh. Biji sawi. Biji sawi pernah tengok? Halus tak? Okey, dalam tafsir ulama kata contoh. Ini semua orang tahu dan semua orang tengok. Bila kita buka tingkap rumah kita lebih kurang pukul 10, pukul 11, nampak tak cahaya matahari masuk? Nampak kan? Dalam cahaya tu nampak tak debu-debu? Tengok semua kan. Mana faham? Makna kalau siapa yang buat jahat ataupun buat baik, walaupun sehalus itu, Allah akan balas. Itulah keadilan Allah. Tapi ada tak kebaikan yang sebesar debu halus tu? Ada tak? Ada tak? Apa dia? apa yang kita mampu tu? Apa yang kita mampu tu kira paling. Yalah, apa dia? Kebaikan yang sebesar zarah tu, sebesar habuk yang halus. Dia mungkin tak ada. Cuma Allah nak beritahu, tak ada satu pun yang terlepas. Kalau ada pun kamu akan dapat balasan. Kalau ada, kalau tak ada, tak apalah. Boleh faham? Kadang-kadang kita senyum pada orang, itu sebesar zarah ke sebesar muka kita? Besar tu. Bukan senang kita nak senyum pada orang. Itu bukan sebesar zarah. Tapi tak ramai orang boleh senyum. Betul? Kenapa? Sebab kita tak yakin pada ayat ni. Aku kalau senyum ni mesti dapat pahala. Kita pun dengan mudah senyum. Tapi masa nak senyum tak ingat ayat ni. Ingat apa? Penat, letih kan? Betul? Okey. Jadi Allah kata, bila orang-orang yang beriman dengan ayat kami, ayat kauniyah, dan ayat yang kedua ayat syar'iyah, iaitu ayat Quran. Siapa ni? Golongan fuqara. Maka bila mereka datang pada engkau, jawab apa? Bagi apa? Faqul salamun. Maka qul, katakanlah salamun alaikum, ke atas kamu. Apa makna salam? Apa makna salam? Dah kan setiap hari bagi salam. Oh, itu je. Doa selamat. Doa selamat bila nak pergi Mekah lah. Ucap? Tak. Ustaz, bagi kita salam tu bagi assalamualaikum. Apa dia? Bagi yang salam macam biasa kita bagi assalamualaikum. Tak, saya tanya apa makna salam. Peace pula dia cakap bahasa Inggeris pula. Bila sebut salam, aman, sejahtera, bahagia, selamat daripada segala dosa, selamat daripada azab Allah. Bukan benda kecil. Dan salam tu hanya daripada Allah. Kan kita baca zikir lepas solat, Allahumma antas salam dan wa minkas salam. Engkau ni memang punca kepada segala kesejahteraan. Dan dari engkau juga adalah assalam. Sebab tu ucapan yang paling selalu disebut, kerap disebut dalam syurga pada salamun salamun. Makna bila kita sebut assalam tu, kita kena bayangkan, aku nak berdoa supaya engkau ni jauh, yang pertama, jauh daripada dosa, jauh daripada azab Allah. Mungkin badan kamu sakit, tapi hati kamu pastikan jauh daripada riak, jauh daripada tak redha dengan takdir Allah. Boleh? Salamun alaikum. Allah perintah Nabi bagi salam pada siapa ni? Subhanallah. Mulia tak orang miskin? Sepatutnya, logiknya, siapa kena bagi salam pada siapa? Orang miskin. Tengok Allah nak angkat, nak muliakan orang miskin.
kamu orang paling mulia Muhammad, tapi kamu kena bagi salam. Sebab apa? Sebab manusia mulia bukan kerana kaya, tapi kerana dia beriman. Sebab dia miskin tapi dia beriman, muliakan dia. Mulai. Salamun alaikum kabata. Dan salam ni kita tahu doa kan? Betul? Dan tadi kita tahu salam ialah selamat daripada segala fitnah, daripada syirik, daripada semua penyakit hati, daripada dosa, daripada azab Allah. Sekarang siapa yang baca doa salam ni? Rasulullah. Makbul tak? Bertuah tak orang miskin di zaman Rasulullah? Tuah. Tapi sekarang orang miskin jarang orang bagi salam pada dia. Kan? Kalau datang orang miskin dan seorang datuk, kita bagi salam pada siapa dulu? Oh, tak ada pengalaman ha? Betul, orang miskin duduk kat kampung kan, jarang siapa bagi salam. Sebab apa? Dia pun tak datang jumpa orang, orang pun tak datang jumpa dia, dia tak dapat doa ni. Betul? Dahlah jahil. Kemudian kataba. Ini kabatal ke kataba? Ha? Ha? Kataba. Apa dia kataba? Telah wajibkan Rabbukum, pencipta kamu, ala nafsihi, ke atas dirinya, ar-rahmah, rahmat, kasih sayang. Okey. Apa makna katabah? Tulis kan? Tapi bila kita terjemah, wajib. Sama juga ayat yang kita selalu dengarkan, kutiba. Sambung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Oh, sambung alaikum je. Habis kalah. Kutiba alaikumusiyam. Cuba terjemah. Wahai orang beriman, kutiba, diwajibkan ke atas kamu. Tengok perkataan kutiba, tapi kita terjemah wajib. Sebenarnya perkataan wajib ada dalam bahasa Arab perkataan lain. Contoh furidah, difardukan, ataupun ujibah, diwajibkan. Allah nak bagi tahu diwajibkan ataupun difardukan, tapi Allah tak guna perkataan fardu ataupun wajib. Sebaliknya Allah guna perkataan kutiba, yang makna dia tulis. Kutiba, tulis. Kenapa Allah guna perkataan tulis? Ialah kenapa? Kenapa? Ialah boleh je guna furidah. Yang mana lebih menunjukkan benda tu penting? Kita cakap secara lisan ataupun kita tulis? Tulis. Sebab apa? Kita cakap pada anak kita kan, pukul 10 tidur kan, pukul 4.30 bangun. Dah 10 tahun cakap, dia tak dengar kan. Tapi bila kita tulis tu lain sikit kan. Dia rasa apa? Ini penting ni sampai mak aku tulis. Sama juga bila kita berhutang kan. Yang terbaik ialah, jadi Allah nak begitu, dia wajib tu sampai tahap macam telah ditulis ataupun telah termaktub. Okey. Jadi Allah kata, Tuhan kamu, wahai Muhammad, bagi tahu bahawa Tuhan kamu telah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Saya nak tanya, kita boleh tak mewajibkan ke atas Allah rahmat? Boleh tak? Tak boleh. Kita kata Tuhan, kamu wajib rahmat kepada aku, boleh? Tak boleh. Tapi sekarang siapa wajibkan rahmat ke atas Allah? Dirinya sendiri. Dan Allah wajibkan rahmat ke atas dirinya. Adakah itu hukum wajib ke atasnya? Tak. Kalau tak wajib, kenapa Allah wajibkan benda yang tak wajib?
Dan kalau Allah tak rahmat pada makhluk dia pun, Allah tak berdosa sebab dia Tuhan. Kenapa Allah guna perkataan aku wajibkan rahmat ke atas diriku? Ha? Penting apa tu? Jadi Allah nak bagi tahu satu perkara mustahil aku tak rahmat kepada kamu. Sebab rahmat tu seolah macam dah wajib. Kalau aku tak buat macam berdosa. Allah nak kita faham, jangan kamu rasa aku tak kasihan pada kamu, aku tak sayang. Sebab apa? Kasih sayang tu adalah wajib ke atas aku, wajib aku bagi. Bila kita faham ayat ni, kita tak sedikit pun akan rasa Allah benci kita. Bila Allah bagi musibah pun kita akan rasa Allah sayang pada kita. Sebab Allah sayang dengan hamba, antara manusia sayang kepada manusia sangat berbeza. Kita kalau sayang pada orang, kita buat apa? Kita bagi benda yang dia suka kan, benda yang menyenangkan. Tapi bila Allah sayang pada hambanya, Allah buat apa? Allah bagi benda yang manusia tak suka, yang nafsu tak suka kan. Bagi sakit, bagi miskin, bagi banjir, bagi jalan jam kan. Suka tak jalan jam? Tak suka kan? Allah sayang tak pada kita bila Allah jadikan jalan tu jam? Sayang. Betul? Sebut tak alhamdulillah bila jalan jam? Sebut apa? Tak, saya tanya, sebut tak alhamdulillah? Mana tak suka lah tu. Kalau kita suka, engkau bagi jalan jam ni, memang engkau sayang pada aku. Sebut apa? Alhamdulillah. Allah jam lagi, tiap hari jam taman tu. Jadi bila kita cakap tu, seolah Allah tak sayang pada kita. Betul? Lepas tu Nabi ajar kita, bila dapat nikmat, tak baca zikir apa? Alhamdulillah. Oh, tak hafal. Ini antara kita tak rasa rahmat Allah. Sebab bila dapat nikmat, kadang-kadang kita rasa nikmat tu dari usaha kita. Jadi tak terkeluar perkataan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Betul? Nabi dah pesan, bila dapat nikmat yang baik, baca ni alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan bila dapat benda yang kita tak suka, sebut juga alhamdulillah. Engkau memang patut dipuji. Tapi belakang tu lain. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi engkau ya Allah dalam semua keadaan. Jalan lancar, engkau patut dipuji. Jalan jam, engkau patut dipuji. Kalau kita bersyukur dengan jalan jam, kita pun baca Quran tengah memandu, dapat pahala tak? Tapi kalau asyik marah je, mengamuk je, kelah adalah sejam jalan jam pula kan. Boleh? Boleh ke? Jadi saya nak tanya, sahabat-sahabat Nabi ramai miskin. Di mana rahmat Allah? Nabi pula miskin, betul? Asyik kena serang, asyik kena maki, asyik kena baling batu. Nabi sepanjang 23 tahun tak rehat kan? Betul? Tidur pun tak cukup. Sedangkan Nabi orang yang paling Allah sayang. Di mana rahmat Allah? Kuat sikit. Tapi kenapa Allah tak bagi nikmat pada Nabi? Bagilah rumah besar sikit, bagilah cuti ke MC dakwah kan, dalam seminggu 2 hari ke. Ini setiap hari. Kita dengan Nabi mana lebih banyak rehat, cuti? Kita kan? Yang jadi Allah lebih rahmat pada kita ke rahmat pada Nabi? Oh, bukan rahmat pada kita sebab Allah bagi cuti kita banyak. Tak lah. Jadi jawab soalan, di mana rahmat Allah kepada Nabi dan orang beriman? Kalau sentiasa kena berdakwah pagi, petang, siang, malam, rehat tak ada, tidur tak cukup, duduk pun rumah sempit, asyik berperang je. Berapa ramai sahabat yang mati syahid, berapa ramai sahabat yang cedera parah. Bahkan dalam peperangan Uhud, pusingan pertama, Nabi dan sahabat hampir kalah.
Pusing yang kedua, bila orang musyrikin datang serang, Nabi kerahkan sahabat-sahabat yang berperang di peringkat awal, yang cedera parah, pergi lagi berperang. Nabi tak panggil orang baru di Madinah. Boleh je Nabi nak bagi, ini mungkin pertarungan hidup dan mati Islam. Nabi panggil orang baru Madinah yang lagi segar, lagi sihat. Tak, Nabi suruh yang dah ikut perperangan di peringkat awal, yang cedera parah, dengan berdarah, dengan kaki sakit, pergi berperang. Di mana rahmat Nabi? Keimanan yang? Yalah, baik, janganlah sampai macam tu. Hanya harapkan redha Allah. Hanya? Harapkan redha Allah. Yalah, bagilah senang sikit, bagilah rehat sikit. Nabi pilih sendiri kan? Nabi pilih sendiri? Tak, maksud saya, kan Allah sayang pada Nabi. Nabi orang yang paling Allah sayang. Kenapa sayang Allah pada Nabi? Allah bagi Nabi susah. Paling-paling kurang bagilah macam Nabi Sulaiman, ada istana kan? Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad, siapa lebih mulia? Tapi siapa lebih mewah hidup? Nabi Sulaiman. Ini lah tadabbur. Tadabbur nak ketuk kepala. Tunjuk benchmark kemuliaan tu bukan dengan kesenangan kan? Tak semestinya kaya, senang. Rahmatul alamin. Tak, soalan saya, kenapa rahmat Allah begitu sekali kepada Nabi? Sebab Allah memang ada bagi peluang kepada Nabi, tanya kepada Nabi yang mana satu dia nak, dan dia pilih untuk dalam menjadi hamba kepada Allah. Dan dalam kesusahan tu Allah nak angkat dia dan darjat, sebab dengan kesabaran dia punya darjat tinggi, sabar. Itu Nabi. Sahabat-sahabat pula Allah bagi pilihan tak? Kita tahu tak sahabat Nabi Ali Sufah kan, ada yang tak boleh makan. Abu Hurairah, pernah dengar nama dia? Sampai duduk pintu masjid, lapar, tapi dia tak meminta. Nabi mengajar sahabat jangan minta pada orang. Lapar macam mana, duduk kat pintu. Lepas tu datang Abu Bakar, dia harap dia nak tanya ilmu lah. Dia harap lepas tu Abu Bakar tengok rupa dia, jemputlah makan. Dia tanya ilmu, Abu Bakar jawab, belah. Lepas tu Umar pula, dengan harapan Umar jemput dia makan. Miskin, lapar, dia tak ada rumah. Umar, dia tanya ilmu, Umar pun jawab, Umar belah. Waktu datang Rasulullah kan, saya pernah cerita kan? Pernah cerita ke pernah lupa? Kemudian datang Rasulullah faham. Rasulullah pun jemput kat rumah dia. Kemudian Rasulullah hidang susu. Rasulullah kata pergi panggil ahli sufah kat masjid. Abu Hurairah kata, aku yang lapar, aku yang dia dijemput, aku kena jemput orang pula. Nabi tak bagi aku minum, Nabi suruh aku jemput ahli sufah minum dulu. Lepas tu dah minum semua sekali. Abu Hurairah kata apa? Memang tak cukup untuk aku. Lepas tu Nabi bagi Abu Hurairah minum. Makna mukjizat Nabi lah, ayat tanda kebesaran Allah. Jadi susu yang sedikit menjadi banyak. Itulah gambaran hidup para sahabat yang Allah puji. Miskin sangat. Jadi soalan saya tadi, kenapa rahmat Allah kepada orang beriman, khususnya kepada Nabi, begitu rupa? Tidak hidup senang, tidak hidup mewah, tak ada rehat. Kita bila bekerja ada juga pencen kan, 65 kan. Lepas tu buat apa lepas 65? Rehat je, jalan je kan. Sebab di akhirat pahala tu diberikan pada orang yang bersusah masa dunia. Jadi itu satu nikmat. Macam Ustaz cakap tadi, nikmat tu itu bukan daripada harta, pada mensyukuri. Actually kalau susah tu yang Dia sebenar, okey, dah bukan jawapan tapi dah dekat lah tu. Pasal kalau saya tanya minggu depan, betul lah tu jawapan. Dia sebenarnya Allah, kalau kita betul-betul sayang pada seseorang, kita akan bagi satu nikmat yang kekal abadi, yang tidak ada penat, tidak ada letih, tidak ada sakit. Kalau kita betul sayang pada orang tu,
Kalau kita sayang tapi kita bagi nikmat yang bersifat sementara, dah lepas tu orang tu mungkin dia azab, itu bukan sayang. Boleh faham? Sayangnya Allah pada Nabi ialah Allah nak bagi pada Nabi yang jauh lebih baik daripada yang orang kafir nikmati. Bila Nabi masuk syurga, kena bekerja lagi. Ada penat, ada letih, ada sakit, ada tua, ada berpeluh. Jadi Allah nak bagi yang paling istimewa kepada orang beriman. Tapi proses nak dapat tu mesti Allah nak uji. Kamu nak dapat benda yang mahal, benda yang hebat, pastilah bayarannya sangat mahal. Kan? Sebab itulah doktor-doktor kan, yang duk cucuk kita tu kan, duk bedah kita, duk potong kaki orang tu, doktor ada rahmat tak kepada pesakit dia? Kalau ada dah penyakit kecil mani kan, doktor kata kamu kena potong, kita tanya tak, doktor tak kesian pada saya ke? Tanya tak? Tak kan? Kita sayang je kan? Kenapa? Sebab doktor nak buang jadi Allah nak buang penyakit cinta dunia, penyakit ujub, penyakit riak, macam-macam penyakit. Dengan apa? Dengan ujian tu. Dengan hilang penyakit baru kamu lulus ujian dan dapat syurga. Berapa ramai yang kadang-kadang munafik, solat, puasa, betul tak? Jadi Allah nak uji, kamu benar-benar beriman tak? Betul-betul cinta tak pada Allah? Allah bagi ujian. Pergi berperang, tengok-tengok, ponteng. Pergi solat Jumaat, tengok-tengok, tak pergi. Faham? Jadi sebenarnya kesusahan itu adalah satu proses untuk membersih hati manusia daripada penyakit yang menyebab penghalang dia masuk syurga. Kan? Kadang-kadang dia ni Allah nak tahu, redha ke tak? Allah pun bagi penyakit. Tengok-tengok mengamuk. Kamu tak layak. Boleh faham? Macam ibu bapa kalau nak anak betul-betul berjaya nanti, tak boleh manja sangat, tak boleh nak bagi apa yang nak macam tu. Iyalah. Tapi kita tak sampai hati kan? Anak orang lain semua ada handphone. Kita beli tak handphone untuk anak kita? Kesian dia. Kan? Tapi bila kita bagi handphone pada anak kita lebih sayang pada handphone ke pada kita? Beza tak masa sebelum ada handphone dengan selepas ada handphone? Mana lebih banyak masa dia dengan kita? Jadi sebenarnya kita mendidik anak-anak kita supaya lebih sayang pada kita ataupun lebih sayang pada barang yang kita bagi. Kita buat kan? Memang cari penyakit. Lepas tu bila ada masalah dia tanya ustaz, anak saya ni degil, kamu lah macam tu. Okey. Allah kata Allah wajibkan rahmat ke atas dirinya. Jangan risau. Dan rahmat Allah kita kena faham, iaitu Allah nak bagi yang kekal abadi. Prosesnya mesti ada, ujiannya mesti ada. Kemudian ayat seterusnya Allah nak bagi tahu apa bentuk rahmat yang paling mahal. Bentuk rahmat yang paling mahal, yang paling bernilai. Kalau dapat ni, dapatlah syurga. Apa dia? Annahu, sesungguhnya, man apa makna? Siapa? Amilah, telah beramal. Siapa beramal? Minkum, dari kalangan kamu. Kamu ni siapa? Orang beriman. Siapa yang beramal daripada kalangan kamu? Beramal apa ni? Su'an apa makna? Kejahatan ataupun dosa. Jadi orang beriman tapi buat dosa. Ada tak orang beriman buat dosa? Ada. Ada tak sahabat yang berzina? Ada tak? Ada ke tak ada? Jadi jawapannya adalah sedangkan sahabat Nabi adalah umat yang khairu ummatin, generasi yang terbaik. Menunjukkan apa? Orang beriman, orang bertakwa bukan tak buat dosa. Tapi orang beriman, beza dia apa dia? Kalau buat dosa terus bertobat dan tak kekal dalam dosa. Boleh?
Kalau buat dosa dan terus kekal dalam dosa, itu tak beriman. Jadi Allah kata apa? Rahmat Allah yang paling besar ialah sesiapa yang melakukan dosa bijahalah, dalam keadaan jahil. Apa makna jahil di sini? Tanpa ilmu. Dia masuk akal tak orang beriman tak ada ilmu dan tak tahu dosa? Tak. Sebab tu jahalah di sini bukan, ada ulama mentafsirkan tak ada ilmu, tapi tak selarilah dengan sifat orang beriman. Faham? Jahalah di sini ialah kebodohan. Kebodohan. Sebab orang beriman, dia bila dia buat dosa, dia tahu tak itu dosa. Dia bukan jahil. Tetapi biasa orang beriman kalau buat dosa, masa tu sebab dia kalah dengan nafsu. Kalah dengan nafsu. Dan siapa ikut nafsu, dia adalah jahil. Kebodohan. Bodoh tak ikut nafsu? Bodoh. Kenapa ikut nafsu bodoh? Ini bukan ikut nafsu orang, ikut nafsu kita. Kenapa bodoh? Kuat sikit. Fikir yang tak betul. Fikir yang tak betul. Sebab Allah sebut innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu ni sentiasa suruh benda yang jahat. Tak mungkin nafsu suruh benda yang baik. Jadi siapa ikut nafsu memang dia akan buat benda jahat. Jadi bila kita ikut nafsu, kita adalah bodoh ketika itu. Betul tak? Bila buat maksiat lawan Tuhan, bodoh tak lawan Tuhan? Kalau lawan suami, bodoh tak? Oh tak. Ni macam biasa buat je. Janganlah. Nabi kata perempuan ni mudah nak masuk syurga kan. Salah satunya salat 5 waktu okey lagi. Puasa bulan Ramadan okey lagi ustaz, tak ada masalah. Yang ketiga ni memang ada masalah. Apa dia? Dengar cakap suami. Selagi tak Dan Nabi kata ramai wanita masuk neraka sebab inilah. Engkar apa? Kebaikan suami. Tahu kan? Tapi buat juga. Oh tak buat. Oh tak selalu. Baguslah. Tak selalu. Mana sekali seminggu je. Okey. Jadi orang beriman bila dia ikut nafsu, dia dalam keadaan bodoh. Sebab nafsu mengajak dia ke neraka. Okey. Jadi rahmat Allah pada bila orang beriman buat dosa dalam keadaan dia bodoh, ataupun ada pendapat mengatakan dia tak tahu apa akibatnya. Dia tahu benda tu haram, tapi dosa macam mana apa semua dia tak tahu. Semata kemudian dia bertaubat. Apa makna bertaubat? Taubat ni makna raja'ah, rujuk balik kepada Allah. Dan syarat taubat ada berapa semua? 3. Cuba sebut. Dia sudah kesalahan, dia stop. Dia berhenti, tinggalkan dosa. Yang kedua, jangan ulang lagi. Yang ketiga, dia menyesal. Oh 3 je. Dia sebenarnya 5. Yang pertama, dia bertobat kerana Allah. Ada orang berhenti, ada orang menyesal, tapi bukan kerana Allah. Sebab apa? Sebab nak pergi Mekah kan. Yang kelima, taubat dia mesti waktu taubat diterima, bukan ketika nyawa sampai ke halqum. Okey. Kemudian dia bertobat mim ba'dihi, dari selepasnya. Selepas apa ni? Selepas buat su'. Ada satu ayat min qarib, makna selepas tak berapa lama dia buat dosa, dia bertaubat. Tapi ada pendapat ulama mengatakan yang pentingnya apa? Dia bertaubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Macam yang bunuh 100 orang kan, dia bukan bertaubat terus tu. Bunuh yang pertama tak bertaubat lagi, yang kedua tak bertaubat lagi, yang ke 98 tak bertaubat lagi. Okey, kemudian wa aslaha, dan dia aslah apa dia? Memperbaiki.
diri. Apa makna baiki ni? Dia buat dosa, lepas tu dia menyesal, dia bertaubat, lepas tu dia baikilah yang salah tu, dia baiki. Kan? Kalau contohlah, kalau dia mengumpat, pergi minta maaf dengan orang tu. Kalau dia ambil harta orang, pulangkan balik. Kalau dia buat benda bid'ah, dia ceritakan balik pada orang, yang saya buat tu tak betul. Itu makna aslahah. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia, iaitu Allah, Maha Ghafur, pengampun, Rahim. Satu, Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang. Okey. Allah kata apa tadi? Allah wajibkan rahmat ke atas dirinya. Sekarang Allah nak huraikan rahmat dalam banyak-banyak rahmat Allah, rahmat yang terbaik. Yang paling utama apa dia? Kuat-kuat sikit. Makna rahmat yang terbesar apa dia? Keampunan Allah. Tapi kita rasa tak keampunan Allah adalah rahmat yang paling besar? Tak rasa kan? Kalau saya bagi pada Kak 10,000 dengan saya maafkan Kak, nak yang mana? Maafkan. Cakap betul. Duit tak heran, duit tak nak. Oh, sebab dah banyak duit kan? Duit tak nak. Nak akhirat. Nak akhirat aja. Best level. Tapi susah nak terima lah, sebab kadang-kadang bila kita umur 60 kan, kita dah tak ada selera nak melancong apa semua kan. Saya nak akhirat je kan. Sebab itulah Nabi puji kebanyakan orang yang dapat bayangan arasy Allah di akhirat golongan muda. Sebab golongan tua ni kadang-kadang, yalah, kenapa pergi masjid? Semua kebanyakan masjid orang tua kan. Cuba tanya pasal apa? Tak larat nak dengar isteri duk beletih je kan. Yang muda pula kat mana? Tak ada. Jadi kalau orang muda boleh pergi masjid, orang muda boleh datang kelas, hebat. Okey? Jadi kenapa rahmat yang paling besar ialah keampunan? Syarat nak dapat masuk syurga apa dia? Bukan amalan. Berapa ramai yang amalan dia 50 tahun masuk neraka, betul? Berapa ramai yang baca Quran 50 tahun masuk neraka. Dan berapa ramai yang tak ada amalan, tapi di hujung kehidupan dia bertaubat masuk syurga. Macam yang bunuh 100 orang, yang tukang sihir Fir'aun kan, last minute beriman, mati masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga bukan amalan. Betul? Dan nak dapat rahmat Allah mesti dapat keampunan. Sebab tu Allah kembarkan selepas Ghafur, Rahim. Kenapa? Apa hikmahnya? Selepas Ghafur Allah sebut Rahim. Dia tak ada, tak jumpa ayat Ghafur Sami'un? Ada? Tak ada. Ataupun Ghafur Basirun? Tak ada. Kenapa? Dia sebenarnya hidup ni kita dua je. Satu, kita tak nak musibah. Betul? Yang kedua, kita nak senang. Betul kan? Ada yang ketiga. Saya ustaz, senang pun tak nak, musibah tak nak tengah-tengah aja. Tak ada. Okey. Yang pertama, kita tak nak musibah, kita tak nak benda yang menyusahkan. Saya nak tanya, apa musibah paling besar bagi orang beriman? Bahkan bagi semua manusia, musibah paling besar apa dia? Masuk neraka lah. Ada tak yang azab yang lebih besar daripada masuk neraka? Macam mana kita nak selamat daripada musibah paling besar, iaitu neraka? Dengan sifat Ghafur, keampunan Allah, baru selamat. Tapi kalau kita selamat daripada keampunan Allah, tak masuk syurga, ada makna tak? Tak ada makna. Kita nak juga benda yang menyenangkan kita, apa dah? Syurga. Dan nak masuk syurga mesti dengan sifat Allah Rahim. Boleh faham? Jadi Ghafur menolak benda-benda yang menyusahkan kita, dosa ke apa ke. Rahim mengundang kebaikan untuk kita. Jadi dua sifat ni tak boleh lari. Boleh faham?
Jadi Allah nak huraikan rahmat Allah ni yang terbesar, yang semua orang sepatut berusaha setiap saat, iaitu keampunan Allah. Batu Nabi sendiri beristighfar kepada Allah berapa kali satu hari? 70. Ada riwayat 100. Kita pernah dengar tak Ka'ab bin Malik? Pernah dengar Ka'ab bin Malik yang buat dosa besar? Sahabat Nabi tapi buat dosa besar. Dia ada 3 orang ni, 3 sahabat ni buat dosa yang sama dan semuanya dosa besar. Dosa apa? Tak pergi ponting dalam peperangan, dosa besar. Dosa besar tu. Peperangan apa? Tabuk. Tabuk ke Tebuk? Tabuk. Dosa besar kan? Dan Nabi hukum dia. Apa hukumannya? Nabi pulau dia selama? Lah, tanya saya balik. 50 hari. 50 hari. Kemudian tu Nabi pulau, Nabi tak bagi salam. Dia cukup tertekan. Sehingga Allah rakam kisah Ka'ab dalam Al-Quran. Ka'ab kata, bumi yang luarnya aku rasa sempit je. Sebab apa? Sebab Nabi tak bagi salam, jumpa sahabat tak bagi salam, aku bagi salam tak jawab. Macam dunia ni sempit sangat. Tama-tama yang tak bagi salam orang paling mulia, iaitu Nabi. Kita kalau suami tak bagi salam pun dah rasa macam sempit dada ke lega. Aku apa kisah kan? Kalau bapak kita tak bagi salam, bos kita tak bagi salam, kita rasa sempit kan? Ini Rasulullah tak bagi salam. Kemudian selepas 50 hari turun ayat, Allah terima taubatnya. Gembiranya Ka'ab bin Malik dengan taubat tu. Ni rahmat Allah yang paling besar apa tadi? Keampunan Allah. Apa Ka'ab bin Malik buat? Gembira dengan keampunan Allah tu. Kita tak menghayati tu, kita tak rasa keampunan Allah nikmat yang terbesar. Tapi sahabat faham. Sehingga Ka'ab bin Malik kata apa? Ya Rasulullah, sepanjang hidup aku dapat 2 nikmat terbesar. Satu, hari pertama aku masuk Islam. Yang kedua, nikmat terbesar ialah Allah turun ayat mengampunkan dosaku dalam surah At-Taubah. Jadi aku nak bersyukur, seronok sangat dengan nikmat keampunan Allah. Aku nak sedekah semua hartaku. Nampak tak? Sahabat faham nilai keampunan Allah. Kenapa dia tak bagi semua harta? Paling-paling kurang bagilah 1/3 kan? Separuh ke? Kenapa tak bagi semua? Sebab yang menerima taubat dia Allah, dan Allah turun ayat kan? Bila Allah terima taubat dia, apa makna? Dijamin masuk syurga. Bila dijamin masuk syurga, Ka'ab bin Malik rasa dunia ni tak ada nilai, langsung ambil, aku nak syurga. Allah dah jamin syurga. Faham tak? Nilai keampunan Allah. Tapi kadang-kadang kita dengan sebab nak kumpul harta lagi banyak, kita tambah lagi dosa. Betul? Sebab kita tak menghayati nilai keampunan Allah. Okey. Dia salah satunya taubat kita, tanda taubat kita diterima, kita tak ulang dosa lah. Kita tak ulang dosa tu. Kemudian yang kedua, ada aslahah. Kita semakin banyak beribadat kepada Allah. Kalau dulu solat lambat, sekarang solat awal. Dulu tak solat sunat, sekarang solat sunat. Dulu malah baca Quran, sekarang rajin baca Quran. Dulu malah pergi kelas, sekarang dulu satu lagi tanda, dulu sangat cintakan dunia, cakap bab dunia, pagi dunia, petang dunia, asyik nak berjalan je. Sekarang dia tak lalu dah dengan dunia, nak fikir akhirat je. Itu tanda-tanda taubat diterima kan? Boleh. Ada orang yang pergi umrah kan, pergi umrah dengan saya, lepas tu kena kuarantin dengan saya sama-sama. Kuarantin ni 14 hari je. Nikmat ke azab? Mula-mula dalam hotel tak boleh keluar langsung 3 hari. Lepas tu dekat hospital Sungai Buloh, ada macam buatlah pusat kusta negara, tapi dalam tu macam dom lah, ada lebih kurang 15 orang.
Bolehlah keluar, tapi dia kunci, dia grill. Nurse nak datang bukan kuncian. Jadi saya nak tanya, kalaulah puan-puan semua masuk tu, azab ke nikmat? Subhanallah. Kenapa azab? Kenapa azab? Makan dia bagi. Doktor datang cek setiap hari, kita sentiasa sihat. Yang positif tapi tak ada simptom, tak ada gejala. Semua yang dikurung tu yang sihat walafiat, bersembah sampai pukul 2 pagi. Nikmat gazab. Tak boleh jumpa anak dah lah. Dekat Mekah dah 11 hari, tambah lagi 14 hari, 25 hari. Azab ke nikmat? Subhanallah, subhanallah. Sebab itulah Nabi Yusuf kan, apa kata Nabi Yusuf? Bila isteri pembesar nak goda dia, kemudian isteri-isteri menteri lain pun pakat nak goda dia, kan? Apa dia kata? Dia kata apa? Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhan, penjara lebih aku cinta daripada duduk kat luar diganggu oleh wanita-wanita. Dia lebih suka duduk dalam penjara, kan? Saya bukan dalam penjara, diberi makan 3 kali sehari, nak buat teh apa semua, ada kawan, ada telefon. Kenapa Nabi Yusuf lebih cinta duduk dalam penjara? Sebab dalam penjara dia dapat rahmat Allah, jauh daripada maksiat. Saya nak tanya, antara kita kalau ditakdirkan berada di pusat kuarantin dengan di luar, yang mana kita banyak buat dosa? Di luar ke di pusat kuarantin? Tengok, tadi kata azab dalam pusat kuarantin. Tengok cara kita berfikir. Kita nak bebas je, kita tak kisah buat dosa, betul? Nabi Yusuf fikir, aku nak elak daripada dosa. Kalau penjara mengelakkan aku daripada dosa, itulah tempat paling aku suka. Sebab tu masa saya kena kuarantin 14 hari, saya doa pada Allah. Saya bukan minta keluar, saya bukan minta pendekkan tempoh. Saya kata, ya Allah, takdirkan yang terbaik untuk aku. Kalau dalam pusat kuarantin tambah tempoh dia terbaik untuk aku, apa masalah? Aku boleh baca Quran. Boleh? Okey, jadi bersedia untuk di kuarantin. Okey, kita berhenti setakat ayat 54. Okey, ada soalan? Ya. Tak, bila Allah bagi susah ataupun musibah, pertama sekali apa dah? Wajib kita bersangka baik pada Allah. Sebab semua musibah berlaku dengan izin Allah, tak? Dengan izin Allah. Tak mungkin Allah tak tahu. Jadi bila Allah tahu, pasti ada hikmahnya. Allah tak akan mengizinkan kalau benda tu memudaratkan kita. Dan Allah tak akan bebankan sesuatu mudarat yang manusia tak mampu memikulnya. Bila Allah bebankan, pasti kita mampu. Jadi kalau Allah pilihkan orang yang tak mampu, jadi bagaimana kalau kita yang berkata kat dunia, kita yang berhati, jadi tak dibolehkan Allah? Tak, kalau kita beriman macam Abu Bakar, macam Abdurrahman bin Auf, okeylah. Dia berharta, tapi harta dia untuk siapa? Banyak harta mereka untuk agama. Mana dia ada simpan banyak-banyak? Banyak antara kita tak simpan untuk kita simpan untuk kita punya security untuk hari tua, kita tak bagi kepada dalam Allah. Siapa, ayat mana yang suruh kita simpan untuk hari tua? Tak ada. Jadi ikut siapa? Siapa suruh simpan? Saya nak tanya, Nabi tak ada harta, betul? Kita dah ada harta, tapi siapa yang menyimpan? Sepatut yang menyimpan orang yang tak ada harta ke orang yang ada harta? Orang tak ada harta, tapi Nabi ada menyimpan. Bahkan apa yang ada, Nabi bagi semua, betul? Sehingga satu masa Nabi solat asar, lepas salam terus Nabi bangun. Sahabat pun terkejut.
Apa hal ni Nabi tak pernah buat? Lepas salam terus bangun. Lepas tu Nabi bangun masuk rumah dia, duduk sekejap Nabi masuk. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa ni? Tiba-tiba kamu bangun dan keluar. Nabi kata, lepas bagi salam aku teringat ada seketul emas ataupun perak ada dalam rumah yang aku belum sedekah. Aku takut sebelum aku sedekah aku mati. Subhanallah. Boleh faham? Teringat je, terus keluar dan terus sedekah, dia dapat pahala. Tapi kalau dia terlupa, dia mati, emas tu ada, tak dapat pahala, jadi hak orang. Tengok cara Nabi berfikir, sangat berbeza. Kita tak fikir lagi, dah ada banyak harta tu, fikir lagi nak simpan untuk hari tua. Ya Allah, jarang kita berfikir nak sedekah, simpan untuk dapat pahala untuk hari selepas mati. Betul? Saya nak tanya, hari selepas mati dengan hari tua, mana lebih lama? Betul ke? Tapi yang kita simpan untuk apa? Kan pelik kan? Saya rasa matematik kita fail lah. Hari ada 10 tahun, yang tu yang kita simpan banyak. Yang selepas mati bukan 10 tahun, bukan 10 juta tahun, tidak ada penghujung. Yang tu tak ada simpanan, ataupun simpanan sedikit. Sebab kita takut susah. Susah apa? Kita takut susah di dunia, tapi susah yang di dunia tu yang Allah nak kita lalui untuk dapat senang di akhirat kan? Tak, dia kenapa kita nak takut susah kat dunia? Allah dah tetap tak rezeki masing-masing. Kita mulut ya, tapi cara kita tu macam tak ya je, kan? Isa tak rezeki, tak. Tapi simpan lagi tak? Simpan. Untuk apa hari tua? Simpan. Risau tak untuk hari akhirat selepas mati? Risau ada simpanan. Simpanan akaun saya tak meningkat lah. Jadi mulut kita cakap lain, buat lain. Betul tak? Wallahu a'lam. Ustaz, nak tanya, macam mana kita nak letakkan tiga lebah dekat ni untuk tak cinta dunia? Sebab dalam kelas okey. Nasihat pertama saya, jangan keluar daripada kelas ni. Jangan keluar. Duduklah sini sampai. Okey, dengar. Masa dah habis 1 minit. Dengar. Cerita ni mungkin kita biasa dengar. Seorang sahabat nama dia Hanzalah. Hanzalah dia balik rumah, dia duduk kat rumah, dia kata apa? Dia menjerit kuat-kuat. Qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Sahabat Nabi menuduh siapa munafik? Kemudian dia keluar kat rumah, luar rumah, dia cakap kuat lagi sehingga Abu Bakar dengar. Dia kata, ya Hanzalah, kenapa kamu tuduh diri kamu munafik? Kata Hanzalah, sebab aku bila duduk dalam majlis Nabi dengar tazkirah, cerita syurga tu macam depan mata, seronok je, rasa tenang je, rasa bahagia je, rasa nak mati masa tu. Tapi bila aku balik rumah dengan keluarga, dengan isteri, semua cerita yang Nabi cerita macam dah tak nampak dah. Nampak dunia seronok, gelak ketawa, tengok astro kan. Maka dia kata apa? Aku adalah munafik. Apa makna munafik? Depan Nabi lain, balik rumah lain. Munafik lah tu kan. Depan orang nampak warak, belakang orang warak daun wa barkun. Apa kata Abu Bakar? Ya Allah, Abu Bakar kata, aku sama dengan kamu. Abu Bakar tak kata, teruknya kamu. Ya Allah, jauh beza cara sahabat berfikir kan. Kita pernah tak tuduh diri kita munafik? Berapa kali rasa? Tak, kita biasanya kita lebih tuduh diri kita pun tuduh orang munafik. Ni munafik ni pura-pura. Musim Ramadan adalah, musim lain tak ada. Biasa kita cukup mudah menuduh orang, betul? Tapi sahabat tak. Jadi Abu Bakar bila dengar kata Hanzalah, dia kata aku ni lebih kurang kamu, sama je. Abu Bakar telah munafik. Subhanallah. Takutnya sahabat pada sifat munafik. Sebab tu Imam Hasan Basri, dengar, kata Imam Hasan Basri, siapa yang rasa dia selamat daripada sifat munafik, dia munafik. Siapa yang rasa dia ada sifat munafik, dia beriman. Boleh faham? Siapa yang rasa diri dia tak ada sifat munafik, dia munafik.
Siapa yang rasa aku ni macam munafik, dia beriman. Boleh faham? Jadi Abu Bakar pun ajak Hanzalah, jom kita jumpa Rasulullah. Jadi Abu Bakar dan Hanzalah cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana keadaan kami ni dalam kelas lain, balik rumah lain. Kalau boleh kami tak nak keluar kelas. Samalah sama. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, kalau kamu bersifat di luar kelas ataupun di luar majlis Rasulullah, sifat kamu sama dengan dalam majlis Rasulullah, mereka akan sentiasa datang dan bagi salam pada kamu. Makna kamu orang yang hebat. Mereka bagi salam ni makna orang tu hebat sangatlah. Iman dia istiqamah 24 jam. Dalam majlis Rasulullah macam tu, di luar macam tu, mereka tabik datang bagi salam pada kamu. Tetapi Nabi kata sa'ah fa sa'ah. Kamu iman tu kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Kena selalu dengan tazkirah. Tazkirah ni lah yang menjadikan kita boleh istiqamah. Dan tazkirah ni, kalau makan sekali seminggu, sihat tak badan? Tak sihat kan? Okey, makan dengan tazkirah mana lebih penting? Tazkirah. Tahap makan, cakaplah betul. Cakaplah betul. Makan lebih penting, sebab tu kita makan 3 kali sehari. Dan sebab itulah tazkirah hanya sekali seminggu. Cakaplah betul. Sebab itulah iman kita lemah. Sebab benda yang penting kita makan sekali seminggu. Dan sebab itulah badan kita sihat. Sebab benda tak penting 3 kali sehari. Kadang-kadang 5 kali sehari. Boleh faham? Jadi perbanyakkan dengan tazkirah. Selalu dengan tazkirah. Fa inna zikra tanfa'u al-mu'minin. Tazkirah ni, peringatan betul-betul memberi manfaat kepada orang beriman. Lagi satu, kita kena mix dengan orang-orang yang sentiasa remind. Ustaz jangan sentiasa kelas. Pelajar-pelajar janganlah sekali datang sekali tak datang. Okey, cukup. Kelas saya dia setiap hari. Sebab saya tahu, kalau saya buat kelas tadabbur sekali seminggu, pelajar-pelajar ramai yang lemah imannya, nazak imannya. Jadi saya buat setiap hari. Siapa nak ikut boleh je. Betul? Jangan bergantung pada kelas hari ini. Setiap malam ada. Zoom tak sama. Zoom tak sama? Zoom tak sama dengan Zoom online. Nilai lain tak sama. Tapi daripada tak ada langsung, baik Zoom. Kan? Kita kata kalau fizikal ni lagi kemaskan. Maka yang 5 hari tak ada kelas tu, tak ada fizikal, kita pun tak ikut, kita tertipu. Kan? Betul? Okey. Itu masalah kita lah, bukan masalah ustaz. Saya nak tak bagi tahu, kadang-kadang orang yang ikut kelas online ni lagi mantap, lagi dia buat nota. Ramai student saya ikut kelas online je, siap nota berbuku-buku. Betul? Tapi yang biasa ikut fizikal ni kadang-kadang, bukan semualah, kadang-kadang tak tahu, tak ada nota pun. Kadang-kadang tanya yang minggu lepas tak tahu. Bukan kelas inilah. Okey, cukup lah. Kita tutup. Tak apa kalau majoriti nak hari Jumaat, Jumaat. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim